Mari sini, mari sini, mari sini. Yang jauh, mari dekat. Yang dekat, mari rapat. Yang rapat, lagi rapat. Aku nak dedah kepada kamu semua perkara yang pasti menggembirakan orang yang tak suka dengan Luqman Adam. Selama ini Luqman Adam sibuk mengecam, mengkritik, bahkan telah didakwa menghina Perdana Menteri di mahkamah. Dan Luqman Adam juga telah dilaporkan kepada pihak polis kerana tindakannya mengkritik Perdana Menteri yang dikatakan telah menghinanya. Hari ini, tak sangka-sangka, aku sendiri secara pribadi, aku tak sangka langsung, Ismail Sabri Yaakob akhirnya buka cerita. Dia sekolahkan Luqman Adam, kau rasanya. Macam minum Nescafe yang betul-betul kaulah, tanpa gula langsung, pahit, pedih, sakit rasanya. Apa yang Ismail Sabri Yaakob jawab kepada Luqman Adam memang benar-benar mengejutkan aku. Aku tersangka langsunglah yang Ismail Sabri Yaakob ni tiba-tiba dia berani pula cakap dengan Luqman perkara ni. Jadi dalam ruangan komen yang aku baca, dalam laporan yang aku baru terima ni, ada netizen jawab padan muka Luqman, kata mereka. Aku pun tak tahulah apa cerita sebenar. Jom aku cerita pada kamu. Itu dah lama, bukan cerita baru. Perdana Menteri jawab dakwaan Luqman. Itu dia. Kata Perdana Menteri, itu dah lama, bukan cerita baru. Itu jawapan Perdana Menteri terhadap dakwaan Luqman. Datuk Ismail Sabri Yaakob menyifatkan dakwaan Datuk Luqman Nur Adam berhubung isu perjanjian dengan Perikatan Nasional PN semasa mahu menyokongnya menjadi Perdana Menteri sebagai cerita lama. Naib Presiden UMNO itu berkata, dakwaan Luqman yang juga bekas ahli Majlis Tertinggi itu bukan sesuatu yang baru, walaupun perjanjian tersebut dipertikaikan kerana menjadi punca kepada hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dikekalkan selepas diputuskan Mahkamah Persekutuan. Itu dah lama, bukan cerita baru, katanya ketika menjawab soalan pemberita mengenai perjanjian beliau dengan PN Lapor FMT. Terdahulu, Luqman Adam mendakwa Ismail Sabri bersetuju mengekalkan Tan Sri Idrus Harun sebagai peguam negara sebagai memenuhi terma syarat dengan PN. Apa salahnya mengekalkan Tan Sri Idrus Harun sebagai Perdana Menteri? Inilah yang aku hairan. Apa salahnya? Itu nak aku tanya. Apa salahnya mengekalkan Tan Sri Idrus Harun sebagai sebagai peguam negara? Apa salahnya mengekalkan itu? Kalau ada salahnya, perlulah dijelaskan sejelas-jelasnya. Apa salahnya kekalkan? Kenapa? Salahkah kekalkan? Itu persoalannya. Terdahulu, Luqman Adam mengatakan bahawa Ismail Sabri bersetuju mengekalkan Tan Sri Idrus Harun sebagai peguam negara sebagai mematuhi terma syarat dengan PN. Idrus disambung khidmatnya pada Mac 2022 selepas pentadbiran kerajaan Ismail Sabri mengambil alih daripada kerajaan PN. Luqman juga menggesa supaya UMNO mengambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri dan lantang mengkritiknya. Pada pendapat akulah tindakan Luqman Adam ini supaya menggesa UMNO mengambil tindakan terhadap Ismail Sabri Yaakob adalah salah. Pada pendapat saya, yang patut diambil tindakan ialah Luqman Adam. Kenapa? Aku mengambil satu duluan kejadian atau kes pernah berlaku di dalam UMNO satu ketika dahulu, juga melibatkan Luqman Adam. Luqman Adam pernah diambil tindakan oleh UMNO satu ketika dahulu kerana mengkritik pemimpin UMNO pada waktu itu. Kalau aku tak silap, antara Zahid atau Najib. Dia kritik apa yang terjadi
Luqman Adam digantung keahlian UMNO-nya. Kalau aku tak silap, dia digantung keahlian. Kenapa? Karena lantang mengkritik pemimpin pada waktu itu. Yang menjadi persoalan sekarang ialah naib Presiden UMNO, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob itu adalah pemimpin besar UMNO. Dia adalah naib Presiden UMNO, bukan alang-alang. Dia adalah naib Presiden UMNO yang turut berkuasa, yang harus dihormati di dalam UMNO. Dia bukan dilantik, tetapi dia dipilih oleh akar B. Jadi, adakah berlaku dua standar dalam UMNO? Kalau dulu yang dikritik itu adalah, kalau tak silap, Zahid atau Najib, boleh pula Luqman Adam diambil tindakan disiplin. Tapi kenapa apabila Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Perdana Menteri Malaysia, juga naib Presiden UMNO, tidak pula Luqman Adam kedengaran diambil tindakan disiplin. Tapi Luqman Adam pula yang mencadangkan supaya Ismail Sabri Yaakob diambil tindakan. Kan itu satu perkara yang terbalik. Bukankah itu suatu perkara yang aku rasa terbalik pula, kan? Jadi duluannya sudah pernah berlaku, tapi sekarang seakan-akan itu tidak berlaku lagi. Menurut dokumen dibocorkan itu, Ismail Sabri didakwa bersetuju menyegerakan kes Najib dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di mahkamah. Salinan surat itu tersebar pada Julai yang mengandungi 10 perkara. Namun, perkara 7, 8, dan 9 telah disunting. Itu ceritanya. Berita ini kita ketik daripada Agenda Daily, dan aku juga heran. Apa yang salahnya sangat menyegerakan kes Najib dan presidennya UMNO ini, yaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi? Kalau benar mereka tidak salah, apa yang nak ditakuti? Lagi cepat selesai, lagi bersih nama mereka dengan segera, kan? Lagi cepat penyelesaian di mahkamah itu, lagi cepat mereka dapat membersihkan nama mereka. Kalau mereka tidak bersalah. Tapi kalau mereka bersalah, memanglah takut dipercepatkan. Itu aja. Dan apa sebabnya mereka takut nak dipercepatkan? Adakah untuk menunggu peluang untuk PRU 15? Karena kalau dipercepatkan tak sempatlah PRU 15. Adakah itu yang sebenarnya berlaku? Okey lah. So, itu dia pendedahan pada petang ini, ulasan petang ini, apabila Ismail Sabri Yaakob bercakap sendiri, mengulas sendiri, membalas sendiri dakwaan Luqman Adam dengan mengatakan Ismail Sabri kata, itu dah lama, bukan cerita baru, kata Ismail Sabri Yaakob. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.